اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kuliah Maghrib pada malam ini menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 13, baris yang ke-9 daripada atas. Muka surat 13, baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka apabila nyatalah, kata Imam Ghazali rahimahullah, maka apabila nyatalah, teranglah bagimu dengan jumlah ini, dengan perhimpunan yang dibicarakan oleh Imam Ghazali berkaitan dengan kedudukan ilmu yang sangat penting, didahulukan atas ibadah, bahawasanya ta'ah tiada hasil bagi hamba, bahawasanya ta'ah, ketaatan, tiada hasil, tiada dapat bagi hamba. Tiada hasil, tiada dapat, tiada jadi bagi hamba. Dalam syarah kepada kitab Minhajul Abidin, Sirajut Talibin, tiada hasil bagi hamba. Tiada hasil ai yaqinan, pasti. Pasti tiada hasil, tiada dapat, tiada jadi ta'ah bagi hamba, dan tiada sejahtera baginya bagi ta'ah, dan tiada sejahtera baginya, tiada sejahtera, tiada sejahtera oleh ketaatan baginya bagi hamba. Dalam Sirajut Talibin, tiada sejahtera ai qat'an, putus. Tiada hasil, tiada sejahtera, melainkan dengan ilmu. Melainkan dengan ilmu. Dengan ilmu barulah hasil bagi hamba ketaatan yang dilakukan. Dengan ilmulah juga barulah ketaatan yang berhasil tadi itu sejahtera. Maka lazimlah tiap-tiap kamu, kata Imam Ghazali, lazimlah, mestilah, wajiblah, tiap-tiap kamu dahulu akan dia, akan ilmu. Dahulu akan dia, akan ilmu, ay ala ghairihi, atas selain daripada ilmu. Dahulukan ilmu, kehadapankan ilmu pada sekalian kelakuan ibadah. Lazim, mesti, wajib tiap-tiap kamu dahulukan ilmu
pada sekalian kelakuan ibadah. Sebab tiada hasil ketaatan bagi hamba, tiada sejahtera ketaatan bagi hamba melainkan dengan ilmu. Ini di penghujung. Di penghujung yang terdahulunya Imam Ghazali menyatakan di muka sebelah. Imam Ghazali menyatakan di muka sebelah, wajib dahulukan ilmu atas ibadah, tak dapat tiada. Kerana ilmu menjadi asal, menjadi umbi dan menjadi ikutan bagi ibadah. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah kerana dua sebab. Sekarang ni di penghujung sebab yang pertama, kemudian di bawah tu, dan ada pun perkara yang kedua yang mewajibkan mendahulukan ilmu atas ibadah. Tu di bawah tu. Jadi sekarang ni di penghujung sebab yang pertama, kenapa Imam Ghazali menyatakan bahawa wajib tak dapat tidak dahulukan ilmu atas ibadah. Sebab yang pertamanya dahulu supaya hasil bagi ibadah dan sejahtera ibadah yang kamu kerjakan. Ni terdahulu. Hak di muka surat sebelah tu. Jadi wajib dahulukan ilmu atas ibadah kerana dua perkara sebab. Sekarang ni sebab yang pertama, nanti dia akan masuk sebab yang kedua. Kenapakah wajib mendahulukan ilmu atas ibadah? Sebab yang pertama, supaya hasil bagi ibadah dan sejahtera ia. Ini permulaan dahulu. Hasil ibadah, jadi ibadah adalah dengan ilmu akidah dan dengan ilmu fiqh. Dengan ilmu akidah, dengan ilmu fiqh, barulah ibadah yang dilakukan oleh hamba hasil, jadi pakar. Selepas daripada ibadah tu hasil, jadi pakar, nak sejahtera pula ibadah daripada perkara-perkara yang membatalkan pala ibadah yang akan jadi bekalan di hari akhirah. Nak sejahtera ibadah dengan ilmu tasawuf. Sebab tanpa ilmu tasawuf, hati beribadah, akidah comel, jadi hasil, jadi pakai ibadah sah. Fiqh comel, hasil jadi pakai sah ibadah. Tetapi nak sejahtera ibadah daripada perkara yang membatalkan pahala. Itu ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf. Tanpa ilmu tasawuf tidak sejahtera ibadah daripada perkara-perkara sifat-sifat hati yang membinasakan pahala ibadah dengan riaknya, dengan ujubnya, dengan takaburnya, dengan hasadnya. Jadi nak hasil ibadah, ini jadi pakai ibadah dan nak sejahtera ibadah, wajib dahulukan ilmu tauhid, hak fardu ain, ilmu fiqh, hak fardu ain, ilmu tasawuf, hak fardu ain. Ilmu yang pertama-tama memang disebut dah. Yang pertama-tama adalah mengenal Allah, Tuhan yang disembah. Kemudian Ghazali menyatakan, terkadang kamu berpegang dengan akidah yang terpesong, maka ibadah kamu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tak hasil, tak jadi, tak pakai pun. Sehingga kan kalau berpegang dengan akidah yang kufur, ijma' ulama, orangnya Islam, sembahyang contohnya, puasa contohnya, pergi Mekah contohnya, wajib diqadakkan kembali. Sebab apa? Tak hasil, tak jadi, tak pakai dan tidak sah. Kalau berpegang dengan akidah yang tidak dihukumkan kufur, tapi akidah yang terpesong, sembahyang sah, puasa sah, haji sah, tapi tidak akan ada pahala pun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua, ilmu berkaitan dengan
ketaatan zahir pekoh. Imam Ghazali mengatakan terkadang kamu beribadah puluh-puluh tahun dalam keadaan apa yang kamu kerjakan menyalahi, tidak berbetulan dengan sunnah Nabi, jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu yang ketiga, ilmu hak berkaitan dengan ibadah batin, ibadah hati. Terkadang kamu bersibuk dengan amal-amal ibadah yang sunat, tetapi kamu mengekali dosa-dosa besar yang mewajibkan neraka, riya, ujub, takabur, hasad. Rajin sangat buat amal ibadah sunat, tetapi mengekali dosa-dosa besar yang mewajibkan neraka. Ini dalam kitab Minhajul Abidin. Ada ni. Kemudian dibicara pula berkaitan dengan kedudukan ilmu ni sendiri, yang mana pentingnya ilmu. Nabi menyatakan bahawa ilmu akan diilhamkan kepada sesiapa yang ditakdirkan pada azal orang yang bahagia ahli syurga, dan ilmu ni akan diharamkan, ditegahkan, dihalangkan daripada sesiapa yang takdirkan pada azal orang yang celaka. Atas bahagian masing-masing. Kemudian beribadah tanpa ilmu. Imam Ghazali menyatakan bahawa beribadah tanpa ilmu tiada faedah. Beribadah tanpa ilmu tiada faedah. Bahkan penat lelah sahaja, bahkan celaka. Ni cerita beribadah ni. Semayang puasa dok tinggal. Hak semayang puasa pun dok tu hak awal-awal lagi dah celaka. Tapi orang yang semayangnya tidak, puasanya tidak, mereka pun menyadari bahawa mereka ni duduk dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka semayangnya tidak, puasanya tidak. Mereka menyadari mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin sembahyang, rajin berjemaah, rajin berpuasa sunat, mereka beranggapan mereka sudah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi mengatakan beribadah tanpa ilmu tiada faedah, penat lelah, bahkan kecelakaan, kata Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali rahimahullah. Sebab tu Imam Ghazali menyatakan ulama-ulama yang zahid, yang berpaling hati daripada dunia, yang amilin, yang beramal dengan ilmu, sangat menekan berkaitan dengan ilmu. Sama telah pula lebih-lebih lagi kita orang awam, orang kebanyakan. Kenapa? Kerana Imam Ghazali menyatakan beredarnya pekerjaan ubudiyah kehambaan dan asal umbi ibadah kepada Allah adalah ilmu. Tak dapat tiada ilmu. Kemudian sekarang jelas nyata. Tapi Imam Ghazali menyatakan bahawa hak berkaitan dengan penting ilmu, utamakan ilmu ni bagi orang yang mempunyai mata hati dan bagi orang yang dapat pertolongan daripada Allah dan dapat taufik daripada Allah. Orang yang tidak mempunyai mata hati, orang yang tidak dapat pertolongan daripada Allah, tidak dapat taufik daripada Allah, cerita macam mana berilmu, mereka tidak peduli. Bahkan mereka mengatakan mereka pandai. Kalau tak pandai takkan boleh semayang. Itu biasa sahaja. Kata-kata yang seumpama tu. Kalau belajar, apa? Tak pandai lagi ke kamu semayang selama ni? Ada orang kan belajar bab semayang, maka timbullah ada suara-suara sini. Tak habis lagi belajar bab semayang. Dah selama ni tak betul lagi ke semayang. Di sini sindir kepada orang yang sentiasa belajar bab akidah, sentiasa belajar bab semayang, sentiasa belajar berkaitan dengan sifat-sifat yang datang ke atas hati.
Kalau yang sentiasa belajar bab akidah, apa akidah kamu tak betul lagi ke selama ni? Ha ni, suara-suara sinis. Bagi merekanya yang tak belajar akidah, cukup dah dia kata. Rukun iman yang 6 perkara dihafal dah. Sembahyang pandai dah. Rukun 13 dihafal dah sembahyang. Payah apa? Apa ada ni? Ini suara-suara sinis daripada orang yang tak penting bab belajar. Jadi, Ahmad kata ni penting bab belajar ni bagi orang yang mempunyai mata hati dan mempunyai pertolongan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyata kata Imam Ghazali, hak berkaitan ketaatan tiada hasil bagi hamba dan tiada sejahtera bagi hamba melainkan dengan ilmu, maka lazimlah tiap-tiap kamu dahulu akan diakan ilmu pada segala kelakuan ibadah. Sembahyang, ilmu terdahulu. Kita nak masuk bulan Ramadan, bukan masuk begitu saja, kita dahulukan dengan ilmu. Tapi kita tiap-tiap tahun nak masuk bulan Ramadan, memanglah akan dibicarakan dahulu berkaitan dengan ilmu. Ilmu bab puasa Ramadan. Tapi itu tahun dahulu, tahun lepas. Ingat tak lagi dia punya syarat dia, dia punya rukun dia. Biasanya akan didahulukan dengan ilmu sebelum masuk bulan Ramadan. Ilmu apa tu? Ilmu bab puasa. Ilmu hak bab akidah, bab semayang, itu tetap dah waktunya. Ilmu bab akidah, ilmu bab semayang, ilmu bab sifat-sifat yang datang ke atas hati, itu tetap dah. Cuma bila nak masuk bulan Ramadan, nak berpuasa, dahulukan ilmu atas ibadah. Maka diulangi kembali pembicaraan berkaitan dengan puasa. Tapi kita kena mati molek lah. Hak Nabi menyatakan bahawa ilmu diilhamkan bagi seseorang yang ditakdirkan pada azal orang yang bahagia, dan ilmu diharamkan, ditegahkan, dihalang daripada seseorang yang takdirkan pada azal orang yang celaka. Jadi seseorang ahli syurga, seseorang ahli neraka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada azal. Segala-gala perkara telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada azal. Itu rukun iman yang ke-6. Yang mana saya sebut hak kuliah terdahulunya, hak berkaitan dengan timbul respon apabila membicarakan bahawa syurga neraka seseorang telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada azal. Kalaulah pelik, terkejut dan tidak ada di pegangan apa yang akan berlaku di hari akhirah telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada azal. Syurga seseorang telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada azal kepada seseorang yang Tuhan qadakkan dia orang yang beriman dan beramal soleh di dunia. Neraka seseorang telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada azal kepada seseorang yang Tuhan qadak dah pada azal kejahatan dengan kekufuran dan kemaksiatan. Kalau tak ada hak ni, tak ada rukun iman yang ke-6. Amal ibadah tidak berhasil, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang pertama. Tak ada hak tu malang sangat-sangat. Dah rukun iman yang ke-6, baik jahat qada qadar. Baiknya apa? Iman dan taat, qada dan qadar. Orang yang Tuhan qadakkan pada azal, ianya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah qadak juga pada azal, ianya adalah ahli syurga. Seseorang yang rukun iman yang ke-6, perkara jahat Allah telah qadakkan pada azal, kufur dan maksiat. Seseorang yang Allah qadakkan pada azal kekufuran sampai ke mati, Allah qadakkan pada azal ianya kekal neraka selama-lamanya.
Seseorang yang Allah qadakkan pada azal beriman, itu qadak yang baik. Tetapi tidak diqadakkan amal yang soleh, diqadakkan dengan kemaksiatan. Allah telah qadakkan pada azal dengan kemaksiatan tadi ni. Dalam keadaan dia beriman, Allah telah qadakkan pada azal, jikalau Allah tidak mengampuni, Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam terlebih dahulu. Kemudian yang diqadakkan oleh Allah pada azal beriman tadi akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala kemudian. Ini semua telah diqadakkan pada azal, jelas rukun iman yang keenam. Baik iman dan taat, jahat, kufur dan maksiat, tajuk rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada, ketentuan, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah pada azal. Qadar, perbuatan, pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Baik jahat, jangan baik buruk. Baik jahat, digi pusing kepada baik buruk. Apa buruk yang datang dari qada dan qadar? Buruknya adalah kemiskinan. Buruknya adalah sakit. Yalah, kemiskinan, sakit pun qada qadar. Tapi mana kekufuran dan kemaksiatan tidak disentuh. Jadi baik buruk, buruk contoh kemiskinan, buruk contoh sakit. Hilang kejahatan iaitu kufur dan maksiat. Dalam hadis Muslim, hadis sahih Muslim, rukun iman yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan engkau beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan Jibril alaihissalam berkaitan dengan iman. Rukun iman keenam, Nabi jawab, wa tu'mina bil qadari. Engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Sudah. Engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Setakat tu sudah cukup. Tapi Nabi sambung dengan khairihi wa syarihi. Dengan jinahu dia panggil badal ataupun ataf bayang. Kenapa Nabi badalkan dengan khairi wa syarihi? Nak mentawdihkan, nak menjelaskan lagi ketentuan Allah dan perbuatan Allah ni perkara baik, iman dan taat, ketentuan dan perbuatan Allah. Wasyarih, dan perkara jahat, kufur dan maksiat. Ini ditaudihkan, diperjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khairihi wa syarrih. Wa tu'mina bil qadar. Sudah cukup. Engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Tapi Nabi sambung dengan khairihi wa syarrih. Perkara baik, iman dan taat datang dari ketentuan dan perbuatan Allah. Perkara jahat, kufur dan maksiat datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Ini pegangan. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Ini kita akan bicara. Itu ada percakapan. Jangan sesekali menyandarkan perkara jahat, perkara yang tak baik kepada qada dan qadar Allah. Ni sebuah percakapan. Pegangan balik pada rukun iman yang keenam. Percakapan adab yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Jadi hati pegangan dengan lidah percakapan, jadi tidak seiring lah. Hati pegangan rukun iman yang keenam. Perkara baik, perkara jahat datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Tapi percakapan di lidahnya yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Jadi tidak seiring, tidak sama antara hati pegangan kalau
Kalau tak sama gitu apa kita tak sidik, tak benar lah. Sidik benar ni istiwa'uz zahir wal batin. Itu baru panggil benar. Sama. Luar dalam sama. Baru benar. Luar lain, dalam hati lain. Macam mana pula gitu? Itu aturan syarak. Syarak sudah mengatur seumpama tu, begitulah kitanya. Hati pegangan, rukun iman yang keenam, baik dan jahat, datang daripada Allah. Lidah percakapan, adabnya yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Haram menyandarkan perkara yang buruk kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang Tuhan qadakkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga, Allah qadakkan dia di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh adalah berdasarkan kepada ilmu. Allah qadakkan pada azal, Allah akan kurniakan jalan ilmu kepada dia. Orang yang bahagia ahli syurga adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi Allah qadakkan dia orang yang bahagia ahli syurga, Allah qadakkan dalam kehidupan dunia dia orang yang beriman dan beramal soleh. Nak dapat beriman dan beramal soleh, Allah qadakkan jalan ilmu. Sebab nak beriman datang daripada ilmu akidah. Nak beramal soleh, taat zahir, taat batin, datang daripada ilmu fardu ain fiqh dan datang daripada ilmu fardu ain tasawuf. Ini semua qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah qadakkan jalan ilmu menjadi orang beriman. Allah qadakkan jalan ilmu menjadi orang yang beramal soleh, taat zahir, taat batin. Allah qadakkan dia orang bahagia, ahli syurga di hari akhirat. Orang yang Allah qadakkan dianya adalah orang celaka, ahli neraka, Allah akan qadakkan ianya terhalang daripada ilmu. Tak peduli bab ilmu akidah, tak peduli bab ilmu fiqh fardu ain, tak peduli ilmu tasawuf fardu ain dalam kehidupan dia. Maka Allah qadakkan bukan di kalangan orang yang beriman. Allah qadakkan bukan di kalangan orang yang beramal soleh. Allah qadakkan dia tidak beriman, Allah qadakkan dia tidak beramal soleh, Allah qadakkan ianya tertegah daripada ilmu. Ini yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yulhamu su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Akan diilhamkan, akan dibuka jalan ilmu kepada sesiapa yang Allah qadakkan pada azal orang yang bahagia ahli syurga, dan Nabi kata akan diharamkan, akan ditegahkan, akan dihalangkan ilmu daripada seseorang yang Allah qadakkan pada azal orang yang celaka bahagian masing-masing. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau Tuhan qadakkan baik, baiklah dia. Allah qadakkan jahat, jahatlah dia. Itu hakiki dia. Pegangan. Percakapan kena jaga molek. Percakapan kena jaga molek. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, ana khalaqtu khair wa syar. Aku yang menjadikan perkara yang kebaikan dan perkara yang kejahatan. Fatuba liman qaddartu ala yadihil khair. Maka bertuahlah kepada sesiapa yang aku qadakkan atasnya kebaikan. Wa wailun liman qaddartu ala yadihil syar. Maka celakalah atas sesiapa yang aku qadakkan atasnya kejahatan. Itu sahaja. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuan kepada sekalian alam. Alam ni terbenar dunia, alam ini terbenar akhirat. Allah Rabb, Allah Tuan. Jadi apa yang berlaku di alam dunia, baik jahat, Allah Tuan. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan berlaku di alam akhirah, Allah Tuan. Syurga neraka, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita. Rukun iman yang keenam. Ini kena kemah molek lah, kena mati molek. Terpesong di sini tidak ada bahagia.
sembahyang serta akidah yang sesat tidak akan diterima oleh Allah. Masuk bulan Ramadan, bulan suci, dengan akidah yang kotor, akidah yang sesat, Ramadan tidak akan diterima. Ini panggil tidak berfaedah amal ibadah yang seumpama ni. Mazali kata penat lelah saja bahkan celaka. Bersembahyang tapi akidah terpesong. Masuk bulan suci, bulan Ramadan, masuk dengan akidah yang terpesong. Tidak ada bahagian. Amal ibadah tiada faedah, penat lelah celaka sahaja. Jadi kalau kita betul-betul memahami hak rukun iman yang keenam, segala-gala qada dan qadar, maka tak timbullah kemusykilan kita. Syurga neraka seseorang pun tak akan timbul kemusykilan. Hal ini jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adun nar wa maq'adul jannah." Nabi kata, dan tidak adalah di kalangan dan tidak ada daripada kamu daripada seseorang melainkan telah ditetapkan tempat kembali daripada neraka dan tempat kembali daripada syurga. Tapi kata Tuhan tetap dah. Tidak ada di kalangan kamu melainkan Tuhan tetap dah tempat kembali, tempat duduk di hari akhirat sama ada neraka, tempat kembali, tempat duduk di hari akhirat sama ada syurga. Tuhan tetap dah. Maka timbul pertanyaan sahabah yang mungkin pertanyaan kita pun sama. Afala nattakilu ala kitabina. Dah Tuhan tetap dah. Neraka pun Tuhan tetap dah. Nabi kata, syurga Tuhan tetap dah. Nabi kata, patut kami pakai serah je lah. Serah je lah. Tunggu je lah ketetapan Allah. Neraka dah lah. Tak berubah dah. Syurga dah lah. Tak berubah dah. Kami pakai serah gitu. Ini pertanyaan yang ditanya oleh sahabat radhiyallahu anhu. Kita pun mungkin akan timbul pertanyaan yang sama. Nabi kata tidak ada dari kalangan kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali, tempat duduk sama ada neraka ataupun syurga. Dah kalau gitu kok, tunggu lah. Serah je lah. Nabi SAW jawab, "I'malu, beramallah kamu." Lepas tu, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Dan tiap-tiap daripada kamu akan dipermudahkan bagi barang yang dijadikan baginya. Kalau Tuhan jadikan baginya neraka, mudah-mudah juga kerja neraka. Kalau Tuhan jadikan dia ahli syurga, mudah-mudah je beriman dan beramal soleh. Mudah-mudah je belajar akidah untuk pastikan beriman. Mudah-mudah je belajar fardhu ain pekotas untuk menjadikan orang yang beramal soleh. Itu saja. Beramal. Nabi SAW pun sambung dalam hadis itu. Nabi kata, amma ahlus sa'adah fayuyassiruna li amal ahli sa'adah wa amma ahlus syaqawah fayuyassiruna li amal ahli syaqawah. Nabi kata, adapun mereka yang di kalangan orang yang bahagia, maka dia akan dipermudahkan bagi mereka dengan amalan orang yang bahagia ahli syurga, dan mereka yang ahli celaka akan dipermudahkan baginya bagi amalan ahli celaka, iaitu amalan neraka. Itu je. Macam sekarang lah. Mudah belaka. Nak belajar pun mudah. Nak beriman beramal soleh pun mudah. Tak mau belajar pun mudah senang. Akidah terpesong pun mudah senang. Semayang tanpa ilmu pun mudah senang. Tak mau semayang langsung pun mudah senang. Ke payah? Mudah je. Mudah je. Tak semayang mudah. Tak puasa mudah. Orang semayang tu susah. Orang puasa tu susah. Sebab apa? Dah kena tinggal kerja untuk semayang. Kan senang kan ayat semayang. Mudah je bagi dia tinggal semayang. Orang semayang tu bagi dia susah. Sama juga orang yang semayang dengan ilmu, mudah-mudah aja. Orang yang semayang tanpa ilmu, tak payah belajar-belajar lah dia kata. Takkan tak pandai lagi semayang. Semayang dia ada budak lagi. Mudah je tinggal belajar. Mudah. Tuhan akan permudahkan bagi tempat yang Tuhan jadikan bagi seseorang. Betullah kalau
Tuhan letak kita ni di kalangan orang yang mudah belajar dan beramal, perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakiki kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jalan ilmu kita datang daripada Allah, faham ilmu kita datang daripada Allah, beramal ilmu datang daripada Allah. Tak ada jalan, tak ada ruang, tak ada sebab untuk kita riak, wujud takabur akan perkara yang bukan barang kita hakikinya. Bukan barang kita pada hakikinya. Akan tetapi pegangan ahli sunnah jemaah tetap wajib berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau nih kami yang sembah, akan dikau ya Allah kami yang minta pertolongan. Maka ahli sunnah wajib berpegang kami ada pilihan dan kami ada perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bahagian masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan kebaikan, maka kebaikanlah. Allah tetapkan kejahatan, maka kejahatanlah. Dan ada pun perkara yang kedua, daripada dua perkara yang mewajibkan mendahulukan ilmu, bahawasanya ilmu yang bermaknafat itu buah takut akan Allah dan haibah akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.